Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sedang menjalani PKP di Taman Negara. Kita di mana Asia Camp ada menguruskan resort di sini yang dinamakan dengan Asia Camp Resort. Jadi pagi ni untuk kawan-kawan bisnes saya yang berada di Facebook saya ingin share berkaitan dengan marketing. Macam mana kita nak pastikan marketing kita ni berjalan dengan baik dan marketing kita ni memberi impak kepada syarikat kita. Jadi caranya adalah buat marketing ini seperti games. Maksudnya kita mesti tahu apa games yang kita nak main di dalam marketing. Sebab semua benda kalau kita buat dia jadi game, dia akan lebih menyeronokkan. Dan apabila ia menyeronokkan, ia akan memberi impak yang sangat mendalam, sangat bagus kepada apa jua yang kita buat. Jadi nak bagi marketing kita bagus, nak bagi marketing kita berkesan untuk syarikat kita, untuk kawan-kawan kita yang berbisnes, yang mana saya maklum ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang berada di Facebook adalah mereka yang berbisnes. Jadi nak bagi marketing berkesan, kita mesti tahu the game of marketing. Apabila kita tahu game marketing ni, buatlah apa-apa strategi, buatlah apa-apa taktik, mesti jadi. Kita dah ada pengalaman sebelum ni, yang mana Asia Camp dah 5 tahun kita berada dalam industri penginapan dan latihan. Alhamdulillah selama 5 tahun ni kita dapat buka beberapa cawangan di Sungkai, di Perak, di Semenyih, di Tanjung Karang, dan sekarang ni kita berada di Taman Negara, salah satu cawangan kita. Jadi apa yang kita buat terhadap marketing kita adalah kita tahu the game of marketing. Tuan Zain Hasim, terima kasih watch ya saya. Dengar suara saya? Tuan Zikri, terima kasih. Tuan Haji, amin. Saya belum lagi pergi haji, tapi insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki lepas PKP kita nak, insyaAllah dah ada berpeluang umrah. Di umrah ialah saya dah berpeluang umrah. Orang sponsor, kawan saya sponsor betulan. Jadi kita pergi seorang. Hari ni saya nak cerita tentang game di dalam pemasaran. Jadi kenapa marketing ni penting? Ataupun pemasaran ni penting? Sebab ini adalah kunci. Pendiri bisnes yang nak boost, yang nak naikkan bisnes ke satu level yang lain, mungkin tak perlu tumpu pada HR. Ya, HR ni kita tumpu, tapi kita boleh delegate tugas-tugas HR, kita boleh delegate tugas-tugas account, kita boleh delegate tugas-tugas purchasing, operasi pada orang lain. Tetapi untuk bagi company cepat boost, company cepat naik, memang kita sendiri kena rangka strategi pemasaran kita supaya dia memberi impak yang cepat. Terutamanya kita berada dalam suasana pandemik, suasana krisis ekonomi. Jadi kita sendiri kena buat pemasaran. Dan kenapa saya kata game of marketing? Kerana jika kita tahu apa game yang kita nak buat, apa jua strategi, apa jua taktik dalam pemasaran kita, senang untuk dijalankan. Okey, baiklah. Game of marketing ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, yang paling kritikal adalah kita mesti buat orang nampak. Itu peringkat yang pertama, iaitu mesti buat orang nampak. Bila ada orang nampak kita, baru mereka mungkin akan pergi dekat kita, baru mereka tahu pada kita. Ini prinsip, sedikit prinsip. Buat orang nampak ni maksudnya mereka tahu. Dan jangan sekali-kali kita nak buat mereka nampak, kita nak buat prospek ataupun bakal pelanggan kita nampak pada kita, jangan sekali-kali kita menjual. Ini game, ini dah salah game dia.
mana-mana bisnes pun, kalau kita bermain dengan game of marketing, kalau kita berada di game of marketing, kita akan nampak menjual adalah langkah yang paling teruk di dalam merangka strategi pemasaran kita. Jangan jual dulu. Maksud saya bukan tak boleh jual, tapi jangan jual dulu. Kita main game dulu. Tuan Zikri, Tuan, kalau bisnes use car, game pemasaran apa yang bagus? Saya nak cerita, game pemasaran ini adalah sesuai untuk semua jenis perniagaan. Sebab kita ada, Asia Camp sendiri ada 3-4 jenis cabang perniagaan yang diuruskan oleh partner-partner kita. Dan kita nampak, game yang pertama adalah mesti kita fikir macam mana nak buat orang nampak. Jadi bila orang nampak, baru orang ingat. Dan pakar ada mengatakan, kita mesti buat orang sekurang-kurangnya 8 kali nampak kita. Nampak brand kita, nampak apa yang kita nak buat. Barulah pelanggan tu, barulah prospek tu, dia akan pergi ke game yang kedua kita, iaitu bila orang nampak, kita mesti cari cara untuk buat dia jadi pelanggan kita. Okey, ini game kedua. Game yang pertama tadi, kita mesti bagi orang nampak. Bila mereka nampak, mereka akan ingat. Dan apabila mereka ingat kita, barulah ada peluang untuk kita convert mereka jadi customer kita. Jadi macam mana nak bagi orang nampak, macam mana nak bagi orang ingat, macam mana nak convert orang yang nampak dan ingat tu jadi customer kita. Tadi saya dah beritahu hint dia, dalam game pemasaran kita tidak jual. Tetapi dalam game pemasaran, ini rahsia saya nak bagi tahu. Dalam game pemasaran kita share. Bila kita share, maksud dia kita engage dengan pelanggan. Dengar ya. Jelas ya suara saya? Puan Maizara, sama-sama. Okay, bila kita engage dengan pelanggan kita, barulah ada peluang dia nak bertukar menjadi pelanggan kita. Sebab mereka ni nak beli ke tak nak ni bukan kita punya kerja. Kita punya kerja adalah buat mereka nampak kita, dan baru kita, kemudian bila mereka nampak kita engage dengan mereka. Macam mana kita nak engage dengan mereka? Ada dua benda, ada dua kerja dalam pemasaran yang kita kena buat. Untuk engage adalah, yang pertama, kita kena turunkan skeptikal mereka terhadap kita. Kalau saya nak membeli satu package percutian contohnya, ataupun Tuan Zikri ada nak jual kereta, bukan calang-calang, harga keretanya mahal, dan keretanya pula second hand, tapi masih ada permintaan terhadap second hand ni. Maksudnya macam-macam dalam kepala otak saya ni skeptikal dengan penjual. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita mesti turunkan skeptikal. Apa yang kita sasarkan, apa yang kita rangka dalam pemasaran tu, sistem pemasaran kita, taktik yang kita nak buat tu mesti menurunkan skeptikal pelanggan terhadap kita. Jadi apa cara ni, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan lebih tahu daripada saya. Apa cara pun dalam marketing, memang kalau saya nak listkan ada 100-200 strategi pemasaran percuma dan berbayar. Itu nombor 2. Nombor 1, kalau kita nak masuk dalam game pemasaran, kita kena tahu apa yang kita buat itu menurunkan skeptikal pelanggan terhadap kita. Jadi contoh, apa yang menurunkan skeptikal pelanggan terhadap kita? Benda yang paling power Asia Camp buat, benda yang paling berkesan Asia Camp buat adalah result matter. Tunjukkan mereka result. Result ni maksud dia apa yang dah membuatkan pelanggan puas hati dengan kita, apa transaksi yang kita telah lakukan, dan apa
apa yang pelanggan dapat hasil dari bisnes kita. Jadi kita tak menjual, still tak menjual kepada mereka. Kita cuma tunjukkan result. Okey. Tadi nak buat orang lihat yang pertama. Okey, nak buat orang lihat ni kita nak tukar mereka pada pelanggan. Pelanggan kita. Jadi along the journey kita mesti ingat yang pertama tadi 8 kali mereka mesti nampak kita. Itu prinsip dia. Jadi apa yang kita nak buat 8 kali tu, apa yang kita nak share pada mereka, macam mana kita nak engage, salah satu dia adalah show them result. Share dengan mereka result yang kita dapat, hasil daripada transaksi perniagaan kita, daripada pelanggan lain, ataupun data-data, ataupun testimoni. Yang tu yang kita kerja yang kita kena buat dalam permainan marketing. Jadi bila kita dah turunkan skeptikal, barulah ada peluang duit dalam poket pelanggan ataupun dalam bank pelanggan dikeluarkan pada kita. Barulah mereka nak berurus niaga dengan kita. Bila masa kita menjual? Kita menjual bila along 8 kali kita share dengan mereka tu, mereka start bertanya. Jadi the moment mereka bertanya, duit akan berpindah dari poket kita ke poket pelanggan dan ekonomi akan mengalir kepada kita. Dan kita kena ingat, bukan poket dia saja, bukan poket pelanggan saja. Bila mereka puas hati dengan kita, mereka akan bawa orang yang sama level dengan mereka, iaitu sama level dengan mereka. Mereka akan kenalkan kita kepada kawan-kawan mereka, directly, indirectly, disebabkan mereka sangat selesa berurusan dengan kita. Perhatikan, kita jangan menjual. Kalau the moment kita mulakan hard selling, kita start menjual pada mereka, pelanggan akan takut dengan kita, pelanggan akan rasa tak selesa. Bukan saja pelanggan, kita sendiri pun kalau orang terus menjual pada kita, dia adalah satu yang sukar untuk kita terima. Baiklah, tadi berkaitan dengan menurunkan skeptikal di dalam game of marketing. Selepas kita berjaya turunkan skeptikal kita terhadap skeptikal pelanggan terhadap kita kena buat kerja yang kedua. Kerja yang kedua adalah kita kena naikkan confidence mereka terhadap kita. Kita kena naikkan confidence brand kita. Apa brand yang kita bawa, apa jenama yang kita bawa. Di mata mereka, kita mesti tingkatkan confidence. Ini juga melalui engagement. Tadi saya maklumkan, kita turunkan skeptikal mereka di dalam game pemasaran dan kita naikkan kita naikkan confidence pelanggan kita supaya mereka mahu dan mereka rasa rugi jika tak membeli dengan kita. Naikkan confidence ini juga dengan engagement. Turunkan skeptikal juga dengan engagement. Kalau tadi saya maklum, engagement kita engage dengan customer untuk turunkan skeptikal dengan tunjukkan mereka sukses yang kita dah buat, tunjukkan result yang kita telah dapat sepanjang kita berniaga. Jadi untuk engagement menaikkan confidence adalah biasanya pelanggan yang terutama yang tak kenal kita, yang tak kenal syarikat kita, mereka nak naik ni confidence mereka apabila kita start engage mereka dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi cara bagaimana nak berkomunikasi? Ini bila mereka dah nampak kita nak convert pada customer. Jadi caranya adalah bila mereka dah tanya kita start perbualan-perbualan yang merapatkan hubungan profesional kita dengan pelanggan. Jadi
ada set-set communication yang kita kena buat supaya pelanggan lebih confident dengan kita. Pelanggan rasa kita ni adalah peniaga yang genuine. Mungkin kita, yalah, bagi diri kita kadang-kadang kita ni memang real. Kita ni memang betul. Tetapi itu di dalam pemikiran kita. Di dalam pemikiran pelanggan yang tak pernah jumpa dengan kita, mereka tak kenal kita. Jadi amat penting kita tingkatkan confidence kita dengan communicate bersama dengan mereka. Jadi set-set communication ni adalah set-set yang perlu kita rangka supaya confidence mereka naik. Jadi ini game of marketing. Buat orang nampak, kemudian convert mereka pada pelanggan melalui dua strategi, iaitu turunkan skeptical, naikkan confidence mereka. Apa strategi kita nak guna? Email marketing, FB ads, Google ads, referral, banyak-banyak campaign yang kita gunakan. Kita WhatsApp, pakai WhatsApp group, Insta group, segala strategi. Kalau kita tak masuk dalam game of marketing ni, dia akan menjadi strategi yang kita buat itu dia tak perform dengan baik. Dia perform, tapi mungkin dia tak boleh nak naikkan, kita tak boleh push to the end result yang kita nak. Jadi sebelum kita run that strategy, sebelum kita run apa yang kita nak buat terhadap marketing kita, sebelum kita gunakan FB ads, sebelum kita gunakan Google, sebelum kita gunakan FB group, kita kena masuk dalam game of marketing. Baru strategi kita itu lebih berkesan. Yang mana kita tahu di dalam suatu situasi pandemik, simpanan kita semakin berkurang, jualan kita menurun. Jadi kita betul-betul didesak untuk memastikan apa strategi kita laksanakan sangat-sangat memberi kesan yang bagus terhadap company kita. Dan inilah cara dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mulakan pemasaran, mesti masuk dalam game of marketing. Iaitu yang pertama tadi saya kata apa? Kita mesti tahu. First, kita buat orang nampak, dan bila orang nampak, baru mereka akan ingat, dan bila mereka baru nampak dekat kita, jangan sekali-kali menjual. Tetapi along the journey, mereka nak jadi pelanggan kita. Along the journey, kita nak mereka jadi pelanggan kita. Dalam perjalanan tu, kita mesti buat dua kerja ni, iaitu menurunkan skeptical, menaikkan confident. Tadi saya dah bagi tahu macam mana nak turunkan skeptical, macam mana nak naikkan confident. Jadi ini game dia. Buat orang nampak, then convert mereka pada customer dengan dua cara. Turunkan skeptical, naikkan confident. Then barulah kita pergi ke game yang ketiga. Game yang ketiga ni lah ramai orang tinggalkan dalam pemasaran. Even kita sendiri, bila saya tengok report pemasaran di cawangan kita semasa sebelum PKP, ada cawangan kita di Kuala Lumpur baru mencatatkan rekod yang sangat tinggi di dalam jualan. Tiap-tiap bulan kita perform jualan. Tetapi ini kesilapan Asia Camp yang kita pernah buat. Bila kita buka di bahagian akaun, kos pemasaran kita sangat tinggi. Kos pemasaran kita tidak setara dengan hasil jualan kita. Ini disebabkan kita tak buat step yang ketiga, iaitu step di mana kita tukar customer jadi pelanggan kita, jadi klien, ikut bahasa dia. Tuan-tuan dan puan-puan, customer buy and go, but client stay. Mereka beli dan membeli lagi kepada kita. Jadi proses ini di dalam pemasaran adalah proses yang sangat menguntungkan tuan-tuan dan puan-puan, yang sangat menguntungkan kami. Di mana kita telah banyak rugi pada tahun-tahun yang kedua pembukaan syarikat kita. Kita tak menumpukan kepada segmen di mana
dari langkah kedua terus ke langkah ketiga, iaitu kita convert customer ni jadi klien kita. Customer adalah mereka beli dan pergi, klien adalah mereka stay dengan kita. Jadi ini matlamat akhir pemasaran. Ada lagi satu lagi matlamat, yang itu nanti dulu. Kita buat dulu 3 ni, sebab 3 proses ni sangat memerlukan passion kepada passion sangat diperlukan. Sebab kalau tak ada passion, kalau kita nak terus menjual, jadi kita akan memakan nanti masa akan datang nanti, walaupun bisnes kita perform, mesti akan memakan banyak tenaga kita balik. Sebab kita perlu mulakan balik game ini. Jadi along the journey, tadi saya kata ada 3 step, iaitu step pertama buat orang nampak, step kedua tukar mereka jadi customer, step ketiga tukar mereka jadi klien. Jadi along the journey, 3 step ni yang paling penting adalah engage dengan mereka. Buat engagement, terutamanya dalam musim PKP ni. Kita tak boleh nak buat apa sekarang ni. Mungkin ada macam kita di Asia Camp, semua rangkaian Asia Camp melibatkan latihan, melibatkan penginapan, resort. Jadi operasi kita lumpuh sehingga 90%. Walau bagaimanapun, kerja marketing tetap kita kena lakukan. Jadi mengambil peluang PKP ni selama 2 minggu, ini saya share apa yang kita buat selama 2 minggu ni. Kita ingat, tanpa customer, siapalah kita. Jadi apa salahnya dalam masa 2 minggu ni kita pun dah buat, iaitu dia adalah kita say hi balik pada pelanggan-pelanggan yang lama dah pernah membeli dengan kita, yang pernah develop company kita. Yelah, pelanggan lah yang utama yang pernah develop company kita. Kita say hi kepada mereka, kita say terima kasih kepada mereka. Jadi bila kita buat perkara-perkara macam ini, kita sebenarnya sedang melakukan engagement. Jadi ini yang kita buat sepanjang 2 minggu ni. Strateginya tuan-tuan dan puan-puan boleh susun, dan saya pun akan share apa strategi khusus sepanjang 2 minggu nanti di video yang lain. Jadi ini perkongsian saya yang saya kira sangat penting pada tuan-tuan dan puan-puan yang berniaga. Masukkan diri tuan-tuan dan puan-puan, masukkan diri saya pun takut lupa tu yang saya share pada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita jangan terkeluar daripada game of marketing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja perkongsian saya dari Taman Negara Asia Camp Resort. Terima kasih dan selamat mencuba tips-tips saya.